sesuatu hari kebesaran dalam Islam. Nak ingat pada Nabi sebenarnya tidak ditentukan masa. Bila-bila masa boleh kita buat sambutan untuk ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang bila mana kita tidak peringatkan berkait dengan hari dan berlakunya peristiwa hijrah ini, sebahagian besar daripada kalangan masyarakat kita beranggapan dalam bulan Safar ni tak ada peristiwa besar berlaku. Sebenarnya dalam bulan Safar inilah dia rentetan daripada bulan Muharram, dan Nabi hijrah ke Madinah dalam bulan Safar, 27 hari bulan Safar, dan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Kita masuk 12 Rabiul Awal nanti kita buat sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Cuma dalam bulan Safar kita beranggapan tak ada peristiwa besar. Dia peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melalui beberapa peringkat. Dalam bulan Muharram memang berlaku hijrah, tapi yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah melainkan bila mana datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi perbahasan para ulama, memang sudah ada azam dan niat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bermula daripada bulan Muharram. Tetapi Nabi bila mana melihat daripada kalangan para sahabat, khususnya daripada kalangan du'afa, orang-orang yang lemah, yang telah memeluk Islam, berlaku penindasan daripada kalangan kaum musyrikin Mekah, maka sebahagian daripada mereka ada yang berhijrah bermula daripada bulan Muharram. Dan Nabi tidak meninggalkan sahabat ramai, sehinggalah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perancangan besar yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah, yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam suratul Anfal pada ayat 30, iaitu diadakan perhimpunan daripada kalangan pembesar musyrikin Mekah pada 26 hari bulan Safar. Ayat yang telah saya bacakan di awal tadi. Ketika mana mereka merancang daripada kalangan pembesar musyrikin Mekah ini, mereka buat satu perancangan. Di antara perancangan mereka yang pertamanya, mereka nak tangkap Nabi dan nak penjarakan Nabi. Begitu juga di antara rancangan lain, mereka nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi. Dan yang ketiga, mereka nak tangkap Nabi dan nak dibuang Nabi keluar daripada Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat perancangan tersebut dan Allah Ta'ala juga merancang. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik perancang. Bila mana peristiwa ini berlaku, maka turun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada 27 hari bulan Safar, Rasulullah bersama dengan sahabat baik merangkap bapa mertuanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melaksanakan hijrah. Dan perjalanan hijrah tersebut tidak terus ke Madinah, melainkan terdapat beberapa transit perhentian. Bermula daripada 27 hari bulan Safar, Nabi keluar daripada rumahnya dan Nabi menuju ke Qusur yang lebih kurang daripada Mekah, lebih kurang dalam 5 kilometer. Dan Nabi berada di sana selama 3 hari. Selepas daripada 3 hari, Nabi meneruskan perjalanan menuju ke Quba, satu tempat yang mana dibina oleh Rasulullah SAW, masjid yang pertama dalam Islam. Dan pada waktu Nabi sampai tersebut, tarikhnya 8 hari bulan Rabiul Awal. Sampai di Quba, daripada Qusur tadi,
Daripada rumah 27 Safar sampai ke Quba 8 hari bulan Rabiul Awal. Dan Nabi bina masjid di situ. Cuma jangan kita faham seperti mana masjid yang ada sekarang tu lah. Cantik masjid dengan simen dan sebagainya, tiang dan sebagainya. Jangan kita beranggapan Nabi bina masjid Quba waktu dah simen siap. Tidak. Sebab Nabi berada di situ lebih kurang dalam 4 hari dah. Kalau 4 hari ini memang tak cukup dah masa dah bina masjid macam yang ada sekarang. Daripada pohon tamak, daripada pelepah tamak itulah masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW. Dan pada 12 Rabiul Awal Nabi masuk ke Yathrib, Madinah, dan disambut kedatangan Nabi SAW dengan gilang gembira. Jadi itu sedikit berkait dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan perlu juga kita ketahui, di dalam Islam ini, tahun hijrah ini diwujudkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga daripada segi penyusunan bulan-bulan di dalam tahun hijrah. Dia bulan-bulan ni ada 12 bulan yang kita tahu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai pada hujungnya. Sebelum dibuat penyusunan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bulan ini telah digunakan oleh masyarakat terdahulu, termasuklah daripada kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Cuma tidak ada penentuan bulan mana bulan satu, tak ada lagi. Begitu juga ketika mana Rasulullah ada. Waktu Rasulullah ada pun tidak ditentukan lagi mana bulan satu dalam tahun tersebut. Begitu juga daripada segi tahun pun belum ada lagi. Jadi ini yang diperbaharui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau kita lihat di dalam sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ni dia nak tentukan tahun itu, dia lihat peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Contoh, waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun tak ada. Tahun berapa hijrah, sebab tahun tu tak ada. Tahun Masihi ada, tapi tahun hijrah tak ada. Jadi mereka wujudkan sedikit maklumannya, ada kereta azal tak tutup cermin. Cermin tak tutup, mungkin dia nak hilangkan panas mungkin. Kalau kata ada keperluan boleh tutuplah cermin kereta azal. Jadi tahun kelahiran Nabi SAW dinamakan sebagai tahun gajah, kerana peristiwa besar berlaku pada tahun tersebut adalah serangan yang dilakukan oleh tentera bergajah untuk menghancurkan Kaabah. Begitu juga dengan tahun kedukacita, tahun Nabi bersedih, ketika mana berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Tak tahu tahun bila. Cuma adalah tahun kenabian itu ada, cuma tahun hijrah itu belum ada. Jadi dinamakan tahun tersebut ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Amul Huzni, tahun dukacita. Sebab tahun tersebut berlaku kematian 2 orang yang Nabi sayang, iaitu isteri dan juga bapa saudaranya Abu Talib. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak menjadikan kita sebagai umat Islam ini yang ada jati diri kita sendiri, menggunakan tahun hijrah, menggunakan bulan hijrah, maka dipanggil sahabat-sahabat untuk buat perbincangan. Kita kena tahu kita. Jangan kita tahu tahun Masih saja, tahun hijrah tak tahu. Dipanggil oleh Sayyidina Umar buat perbincangan. Daripada mana kita nak mulakan tahun pertama hijrah? Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada lagi tahun hijrah. Jadi Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat buat perbincangan. Kita nak mulakan tahun pertama hijrah ni daripada bila? Dan dikemukakan oleh para sahabat beberapa cadangan. Di antara cadangan tersebut ada daripada kalangan sahabat mencadangkan
supaya tahun pertama hijrah ini dimulakan daripada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cadangan yang pertama diterima, cuma belum diputuskan. Ada cadangan sahabat yang lain. Kita mulakan tahun pertama hijrah bermula daripada berlakunya penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu wahyu pertama turun tu, maka tahun dikira tahun pertama hijrah. Sayyidina Umar menerima cadangan tersebut tapi belum diputuskan. Dan cadangan yang ketiga daripada kalangan para sahabat, kita jadikan tahun berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai tahun pertama hijrah. Diterima oleh Sayyidina Umar tapi belum diputuskan. Dan ada cadangan yang keempat, supaya dijadikan tahun pertama hijrah bermula daripada tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi setelah mana membuat perbincangan dan mengambil kira beberapa faktor, Sayyidina Umar bersetuju dengan sahabat yang mencadangkan supaya kita mulakan tahun pertama hijrah di dalam Islam ini bermula daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dilakukan perbincangan tersebut berlaku pada 17 hijrah, maknanya setelah hijrah Nabi, tahun itu adalah tahun yang ke-17 hijrah. Maknanya bila mana dah selesai berkait permulaan tahun baru hijrah, nak diselesaikan pula bulan mana dimulakan bulan 1 dalam Islam. Tahun tadi selesai lah. Maknanya bersetuju tahun pertama hijrah dimulakan daripada tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Lalu Sayyidina Umar minta sahabat-sahabat kemukakan pula cadangan 12 bulan ni, bulan mana kita nak mulakan bulan 1. Ada sahabat cadangan daripada kalangan para sahabat, kita mulakan bulan 1 daripada 12 bulan ini ialah bulan Sya'ban. Dan ada daripada kalangan sahabat mencadangkan supaya bulan 1 dimulakan daripada bulan Ramadan. Dan ada juga cadangan daripada kalangan para sahabat dimulakan bulan 1 di dalam Islam ini daripada bulan Muharram. Setelah mana dibuat perbincangan dan diambil kira beberapa faktor, maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu selaku Amirul Mukminin pada ketika itu bersetuju untuk menjadikan bulan Muharram sebagai bulan 1 di dalam Islam. Cuma bila mana kita dengar nasyid yang dilakukan, awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, kan begitu. Awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Maknanya bulan Muharram itu adalah bulan pertama dan menjadi perkiraan tahun bulan pertama dalam Islam, dalam kalender hijrah. Tapi bukannya berlaku hijrah Nabi dalam bulan Muharram. Kena faham di sini. Okay. Jadi kita kena perbetulkan kebiasaan, biasakan yang betul. Sebab kebanyakan daripada kalangan masyarakat kita datang bulan Safar dianggap tak ada apa yang berlaku. Datang bulan Safar buat macam tak tahu. Padahal peristiwa hijrah yang besar berlaku dalam bulan Safar. Ini kita berada pada 5 hari bulan Safar. Sebab tu nak buat sambutan ingat pada Nabi bukan tertentu pada masa. Anytime, bila-bila masa boleh kita buat sambutan. Apatah lagi kita berada pada suasana zaman yang penuh dengan fitnah. Dijauhkan kita daripada maklumat-maklumat berkait dengan Islam. Dijauhkan kita ataupun dilegakan kita dengan perkara-perkara yang tidak berkait dengan Islam. Dengan teknologi yang ada, kadang-kadang sibuk kita dengan benda. Itu tak kira lagi
dengan masalah yang diwujudkan, melarang bila mana orang nak buat sambutan. Nak buat sambut maulid Nabi tak boleh, nak buat ma'al hijrah tak boleh, itu tak kira lagi. Padahal nak ingat pada Nabi ni, bila-bila masa pun boleh kita buat. Cuma sebagai tanda kita cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, rindu pada Nabi, usahakan kita dapatkan maklumat yang benar supaya tidak tersalah daripada segi untuk kita memahami perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita sendiri pun bila anak-anak kita tanya, cucu-cucu kita tanya bila hijrah Nabi, kita kata bulan Muharram. Bulan Muharram berapa tarikh, tak berapa tahun, kita pun confuse. Jadi bila mana ada maklumat begini, kita dapat pastikan. Sebab kita boleh duduk di dalam mana-mana kitab sirah. Ya. Di antaranya Rahim Maktum karangan Syekh Mubarak Furi menjelaskan berkait dengan berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada 27 hari bulan Safar. Maknanya bulan Safar itu perbanyakkan kita buat sambutan untuk ingat perjuangan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada sebelum ni soalan tanya pada saya, Ustaz, boleh tak bulan ni dah masuk, dah lebih bulan Muharram, Ustaz, dia kata boleh tak nak buat sambutan ma'al hijrah lagi? Saya kata tak ada masalah. Sebab hijrah Nabi memang berlaku dalam bulan Safar. Maknanya dia pun keliru. Dia tak tahu bila berlaku hijrah Nabi. Jadi sebab itu bila mana kita nak dekatkan masyarakat kita, khususnya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan oleh Allah taala dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini, kita ketahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengetahui sirah tersebut akan mendatangkan cinta kita, sayang kita, rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya mengajak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita ingat pada Nabi, tanda berterima kasih kita kepada Nabi di atas pengorbanan dan pengorbanan Nabi membawa nikmat iman dan juga nikmat Islam kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.